Kita mulakan surah Al-Jasiyah mulai daripada ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haza ini basair, keterangan-keterangan linnas bagi manusia, wahudan dan petunjuk, warahmatun dan rahmat, liqaumin bagi kaum, yuqinun mereka yakin. Ayat yang ke-21. Am atau apakah? Hasiba telah menyangka ia. Alladzina oleh orang-orang yang ihtarahu telah melakukan mereka. Yang baru masuk ayat 21. As-sayiat akan beberapa kejahatan. An bahawa naj'alahum kami jadikan akan mereka. Kalladzina seperti orang-orang yang amanu telah beriman mereka. Wa amilu dan telah mengerjakan mereka as-solihati akan amal-amal soleh. Sawaan sama sahaja. Mahyahum kehidupan mereka, wa matuhum dan kematian mereka. Sa'a amat buruklah. Ma apa yang yahkumun mereka hukumkan. Baik, saya masuk mula daripada ayat 20. Am hasiba atau apakah telah mengira ia. Tak, ayat 20. Sorry. Haza basair. Ayat 20. Haza basair. Ini yang dimaksudkan ialah hazal Quran. Mana Quran ini ya. Jadi isyarat haza ni mana kepada Al-Quran. Jadi maksudnya ialah Al-Quran ini adalah basair, keterangan-keterangan yang mana di dalamnya mengandungi hukum-hukum dan peraturan dalam Quran ini. Dan basair linnas, keterangan-keterangan bagi manusia. Keterangan yang menunjukkan kepada hukum-hukum
dan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Wa hudan, dan dia juga menjadi hudan, petunjuk. Wa rahmatun, dan juga jadi rahmat. Li kaumin, bagi kaum yuqinun, mereka yakin. Bagi yang mereka meyakini akan Al-Quran ini, Quran ini akan menjadi hudan, petunjuk dan rahmat buatnya. Sebab Al-Quran ini mengandungi hukum hakam, peraturan-peraturan dalam kehidupan. Ya. Itulah Al-Quran. Am hasibal ladzina ihtarahu as-sayiat, atau apakah telah menyangka ia oleh orang-orang yang telah melakukan mereka akan beberapa kejahatan. Anna ja'alahum kalladzina amanu wa amilus salihat, bahawa kami jadikan akan mereka seperti orang-orang yang telah beriman mereka dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh. Soalannya, apakah orang kafir mengira orang yang melakukan kejahatan dengan orang yang beriman dan amal soleh itu sama? Mereka menyamakan sawa'an mahyahum wa matuhum, sama saja kehidupan mereka dan kematian mereka. Mereka menghukumkan demikian. Apa bezanya beriman tak beriman? Sama je. Nak hidup, nak hidup, nak makan, nak berkahwin, nak berkeluarga, sama je kata dia. Kemudian mati sama je. Itulah mereka yang mereka hukumkan. Sa'ama yahkumun, amat buruklah apa yang mereka hukumkan. Demikian. Jadi jawapannya adalah tidak sama. Orang yang mengerjakan kejahatan-kejahatan, maksiat, kekufuran tak sama dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh tidak sama seperti mereka. Mereka jadikan dunia ini sebagai syurga, tidak ada halal haram. Orang beriman dia ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, dan dia memelihara diri apa yang dicegah oleh Allah. Jadi sudah tentu kehidupannya tidak sama, dan kematiannya juga tidak sama. Orang beriman dan beramal soleh akan masuk dalam syurga Allah, sedangkan mereka akan dihumbankan ke dalam neraka. Kalau mereka mengatakan iman tak beriman sama itu adalah seburuk-buruk hukum yang mereka putuskan. Baik, ayat 22 wa khalaqa, dan telah menciptakan ia. Ayat 22, dan telah menciptakan ia. Ada jumpa tak surah Jasiyah? Surah Al-Jasiyah. Ayat 22. Wa khalaqa, dan telah menciptakan ia. Allahu, oleh Allah. As-samawati, akan langit-langit. Wal arda, dan bumi. Selalu kita jumpa perkataan samawati wal arda, samawati wal ardi. Kadang arda, kadang ardi. Jadi apa bezanya? Biasanya kalau dia samawati wal ardi baris bawah, artinya samawati itu dia majrur. Contohnya pis samawati wal ardi. Pis samawati wal ardi. Di sini samawati wal arda. Jadi artinya samawati itu jadi maf'ul. Jadi maf'ul kepada khalaqa. Telah menciptakan ia oleh Allah akan, atau jadi maf'ul, akan langit-langit. Wal arda dia ikut jadi maf'ul jugalah, potong ataf. Jadi seolah-olahnya bahasanya telah menciptakan oleh Allah akan langit-langit, dan telah menciptakan ia oleh Allah akan bumi. Sebab itu arda, daripada atas. Itu bezakan, tengok. Ada
Selalu samawati wal ardi. Samawati wal ardo. Kalau wal ardi, itu maknanya samawati itu majrur. Ya. Sebab apa? Samawati kan jamak. Mu'annas nih. Dia tidak boleh baris atas. Samawata wal ardo. Tak boleh. Dia baris atasnya pun bawah, baris bawahnya pun bawah. Macam tu. Dia tak ada baris atas. Kalau dia jadi maf'ul, samawati. Kalau jadi majrur, samawati. Sama. Dia tak ada baris atas. Ya. Yang ada baris bawah dengan baris depan. Ya. Baik, sama lagi bal arda dan bumi bil haq dengan benar. Walitudza dan supaya ia balas. Dan supaya ia dibalas, ya, dibalas. Majhul. Dan supaya ia dibalas kullu akan tiap-tiap nafsin diri bima dengan sebab apa yang kasabat telah mengusahakan ia. Wahum walhal mereka la yuzlamun tidak mereka dizalimi. Semak semula. Wa khalaqallahu samawati wal arda. Dan telah menciptakan ia oleh Allah akan langit-langit dan bumi bil haq dengan benar. Allah jadikan langit dan bumi bukan sesuatu yang dikatakan abstrak ataupun khayalan, tapi wujud, ada. Kita tidak boleh sangkal adanya langit dan adanya bumi. Itulah tanda kewujudan dan keesaan Allah. Walitujza kullu nafsin dan supaya ia dibalas akan tiap-tiap diri bima kasabat dengan sebab apa yang telah ia usahakan. Ada yang mengusahakan maksiat, ada yang mengerjakan ketaatan, ada yang kafir, ada yang mukmin. Semua itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Wahum la yuzlamun, walhal mereka dizalimi, mana tidak ada satu yang tak adil. Mahkamah Allah ni mahkamah yang paling adil. Kat dunia ni kita tahu, hukuman-hukuman banyak yang kadang tidak memihak kepada orang yang benar pun ada. Jadi, di antara yang teraniaya, yang menzalimi, kadang mereka berjaya di dunia. Yang teraniaya, dia tak dapat pembelaan. Itu di dunia. Tapi di akhirat adalah satu mahkamah yang paling adil sekali. Apa tidaknya, Allah tidak perlukan kepada saksi. Tangan pun dah cukup jadi saksi. Kaki pun dah cukup jadi saksi. Jadi tak perlu kepada saksi beribu-ribu. Tak perlu. Tangan, kaki pun boleh jadi saksi kepada diri seseorang. Baik, kita sama lagi ayat seterusnya, ayat 23. Afara'aita, maka apakah pikiran engkau? Maka apakah pikiran engkau? Man, orang yang ittakhadha telah menjadikan ia ilahahu akan Tuhannya hawahu hawa nafsunya wa adallahu dan telah menyesatkan ia akannya
Wa adallahu, dan telah menyesatkan ia akannya. Allahu, oleh Allah. Ala, atas. Ilmin, pengetahuan. Wa khatama, dan telah mengecap ia. Dan telah mengecap ia ala, atas. Sam'ihi, pendengarannya. Wa qalbihi, dan hatinya. Wa ja'ala, dan telah menjadikan ia ala, atas. Basarihi, penglihatannya. Ghisyawatun, ada tutupan. Faman, maka siapakah yahdihi, ia pimpin akannya. Mim ba'di, daripada sesudah. Allahi, Allah. Afala, maka apakah tidak? Tazakarun, kamu ambil ingatan. Baik. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah fikiran engkau? Orang yang telah menjadikan ia akan Tuhannya, akan hawa nafsunya. Maknanya, seseorang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maksudnya apa? Dirinya mengikut hawa nafsunya sahaja. Ya. Agama, ya, hanya sebagai topeng kehidupan. Tapi ya, yang diikuti bukan ajaran agama, tapi yang diikuti adalah hawa nafsunya. Itulah ya, kesesatan yang dicari olehnya. Bukan dia nak cari kebenaran, tapi dia mencari jalan kesesatan. Dalam kesesatan dia rasakan dia bebas, ya, tak terikat dengan apa-apa. Dengan adanya agama ni, ya, dia rasa terikat, tak bebas. Tak boleh minum arak, ya, tak boleh, ya, makan makanan yang dia suka, yang haram dia suka. Dia tak boleh makan. Kalau dia keluar, maka dia bebas. Dan dia boleh buat maksiat apa sahaja sebab yang melarang maksiat itu agama. Jadi itulah yang dikatakan dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Wahai Muhammad, tidakkah engkau perhatikan kepada orang yang menjadikan menjadikan Tuhannya hawa nafsunya. Maknanya dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Wa dalallahu, dan telah menyesatkan ia akannya. Allah pun sesatkanlah dia ala ilmin, ya, atas pengetahuan. Allah sesatkan dia atas pengetahuan. Wa khatama ala sam'ihi, dan telah mengecap ia atas pendengarannya. Wa qalbihi, dan hatinya. Pendengaran, hati, dia ada konteks. Bila kita dengar,
ya, dia akan sampai kepada hati untuk dipahami, untuk dimengertikan. Tapi ya bila dicop pendengaran itu, artinya ibarat ya, sampai ke telinga melantun balik keluar, tak sampai kontak ke hati. Ya. Wa'ala dan waja'ala ala basarihi ghisyawatun, dan telah menjadikan ia atas penglihatannya ghisyawatun, ada tutupan. Bukan dia tak melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Dia nampak, tapi buat tak nampak. Itu yang dikatakan ada tutupan. Orang lain nampak kebenaran, boleh dipikirkan. Muhammad dengan Abu Lahab apa bezanya, boleh dibuat perbandingan. Mana yang baik Muhammad dengan Abu Lahab? Jadi boleh buat perbandingan, tapi mereka dia tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang dikatakan risyawatun. Ada ayat Quran surah Baqarah kalau kita ingat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Ingat tak? Ayat awal-awal surah Baqarah tu. Ya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengecap atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Ya. Wa ala absarihim ghisyawatun, dan atas penglihatan mereka ada tutupan. Ya. Jadi tertutup. Bolehlah kita bahasakan begini. Ya. Yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah barang yang putih bersih. Ibaratnya, barang yang putih bersih. Ya. Tapi mereka tak nampak benda tu putih bersih, tak nampak. Yang dia nampak hitam. Ya. Padahal yang dibawa oleh Nabi itu putih, tapi dia nampak hitam. Ya. Bila dikatakan ini putih, dia kata hitam. Apa sebab? Sebab dia pakai spek hitam. Ya. Jadi bila pakai spek hitam ni, ya, nampak apa pun semua hitam. Ya. Ya. Jadi macam itulah contohnya perumpamaan dia. Ya. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah ia memimpin akannya daripada sesudah Allah? Maknanya kalau dah tak nak mengikut dia petunjuk Allah, nak ambil petunjuk siapa lagi? Itu bahasa kita macam tu. Kalau petunjuk Allah sendiri dah tak nak diambil, tak nak diikut, ya, nak ikut petunjuk siapa lagi? Bukankah ya ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah, sesudah kebenaran semuanya sesat. Kalau kebenaran itu dilenyapkan, yang tinggal apa? Kesesatan. Jadi mereka ya pilih kesesatan. Afala tazakkarun? Maka apakah tidak kamu ambil ingatan? Ya, tidakkah kamu gunakan akal fikiran? Ya, memikirkannya, ambil ingatan hal ini. Baik, sama lagi ya, ayat yang ke-24. Wa qalu, dan telah berkata mereka. Ma ni makna tiada, sebab ada ilah ya. Bila ma ada jumpa ilah depannya, ma hiya illa. Ingatkanlah, itu makna tiada. Ya. Bukan ma saja, perkataan in pun boleh jadi. Ya, perkataan in kalau ada ilah jadi tiada. Kalau selain daripada in, hal. Kalau hal pun ada ilah tiada, tak tahu. Dia memang kaedah Arab macam tu. Bila ada ilah, dia dah. Ayat yang di awal jadi huruf nafi. Huruf nafi ni mana huruf makna tidak. Satu ma, satu in, satu hal. Ya. Patutnya hal adakah? Macam tu. Tapi bila ada ilah jadi tiada. Ya. Baik. Wa qalu, dan telah berkata mereka, ma tiada hiya ia, illa melainkan, hayatuna kehidupan kami.
Ad-dunya di dunia. Namutu kami mati. Wa nahya dan kami hidup. Wama dan tiada. Yuhlikuna ia membinasakan akan kami. Ia membinasakan akan kami. Illa dahru. Melainkan masa. Wama lahum dan tiada bagi mereka bizalika dengan itu min ilmin daripada pengetahuan. In hum illa, nampak tak? Ada in, ada illa. Jadi bila in ada illa, in mana tiada? Nafi. Jadi mana tiada? Macam tu. Tadi makna ma. Jadi ada illa, tiada. Ini in. Hum illa. In tu makna tiada. Tiada. Hum mereka. Illa melainkan. Yazunnun. Mereka sangka-sangka. Semak semula. Waqalu dan telah berkata mereka. Mereka ni, ya, mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya. Dia tak percaya hari kebangkitan. Jadi orang-orang ini, dia akan berkata begini. Ma hiya illa hayatunad dunya. Tiada ia melainkan kehidupan kita atau kami di dunia. Namutu wa nahya. Ya, kami mati dan kami hidup. Kita hidup ni hanya di dunia. Ya, di dunialah kita mati, di dunialah kita hidup. Bila dah mati, tak ada apa-apa lagi dah. Dah jadi tanah, dah hancur lebur. Dah tak apa-apa lagi dah. Itulah fahaman mereka. Bahawa ya, kehidupan ini hanya di dunia. Kita di sinilah kita mati, di sinilah kita hidup. Dan dia tak percaya yaumul ba'si, hari kebangkitan. Dia tak percaya. Jadi kadang agama-agama lain juga, mereka pun ya, memahami kehidupan tu ya, hanya di dunia. Tapi kalau mereka memahami kehidupan di dunia, ya, kenapa mereka ya, memuja-muja roh-roh, ya, moyang-moyang mereka, ya, yang disangkakan bahawa moyang-moyang mereka masih hidup lagi. Tapi ialah fahaman mereka moyang-moyang itu dia hidup di dunia. Maknanya di alam gaib dunia. Tak nampak dia ada kat dunia ni. Dia merayau-rayau. Ya, ada berjalan-jalan. Dia dah di alam lain, di alam dunia ni. Dia tak ada merasakan adanya yaumul akhirah, tak ada yaumul ba'si, tak ada. Yaumul kebari, kebangkitan. Dia tak percaya. Kepercayaannya ialah kita hidup di dunia ini dan juga kita mati di dunia ini saja. Baik. Wa ma yuhlikuna dan kata mereka lagi dan tiada yang membinasakan akan kami illa dahri melainkan masa. Ya, yang ya membinasakan kita atau menghilangkan kita ni kerana masa. Ya, kita dah berusia ya lama-lama kerana masa. Ya, kita tak boleh lari daripada masa, maka kita pun akan kembali juga, mati juga kita. Jadi dia tidak percaya bahawa kematian itu adalah ajal yang Tuhan telah tentukan. Dan ya, kematian itu juga adalah tempat kita menuju satu alam yang baru. Ya, dia tidak percaya hal itu. Dia hanya percaya ini disebabkan oleh masa.
Masa itulah yang membinasakan kita. Lama-lama pohon ni akan tua. Tua kan akan mati. Sama lah dengan kita. Ya, dimakan di usia. Dimakan oleh masa. Macam tu. Kita pun mati. Kita tak percaya kepada ajal. Jadi mereka ni tak percaya kepada ajal. Ya. Ini pahaman mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Ya. Pahaman dia mereka macam tu. Bila ditanya tentang langit dan bumi, pahaman mereka mengatakan ini terjadi sendiri. Siang malam semua terjadi sendiri. Ya? Jadi kita ni hidup, mati, habis. Macam tu. Besok ganti orang lain. Macam itulah pahaman mereka. Ya, adakah kita nak tergolong kepada pahaman yang sebegini? Ya, hendaklah kita hindarkan. Ya. Wa ma lahum bizalika min ilmin. Dan tiada bagi mereka dengan itu daripada pengetahuan. Sedangkan mereka sendiri pun tidak punya pengetahuan tentang itu. Innahum illa yazunun. Tiada mereka melainkan mereka sangka-sangka. Yang dia cakap tu pun sebenarnya hanya sangkaan dia. Dia tidak punya ilmu. Macam kita belajar Al-Quran ni. Ya, Quran ini mengajarkan kita. Ya, itu adalah ilmu. Memberitahu tentang adanya hari kebangkitan. Itu adalah ilmu. Mereka tak. Mereka hanya sangkaan saja. Ya. Di dunia kita hidup dan mati dan kita dibinasakan oleh kerana dimakan di usia, di masa. Ya. Jadi dia punya faham macam tu. Itu sangkaan. Yang Allah katakan yazunun situ. Mereka hanya sangkaan bukan ilmu. Baik, sambung lagi. Waiza dan apabila. Tutla ia dibacakan. Alaihim atas mereka. Ayatuna akan ayat-ayat kami. Bayinat yang terang. Makana tiada adalah ia. Hujjatahum. Hujah mereka. Hujah mereka. Hujah kita sebut ni pun bahasa Arab sebenarnya. Illa melainkan an bahawa qalu telah berkata mereka. Utu bawakanlah olehmu biabaina akan bapa-bapa kami. In kuntum jika adalah kamu sadiqin orang-orang yang benar. Baik, saya masuk mula. Wa iza tutsla alaihim ayatuna bayinat. Dan apabila ia dibacakan ke atas mereka akan ayat-ayat kami. Bayinat. Ayat-ayat kami yang terang. Maksudnya apa? Maksudnya bila dibacakan Al-Quran dan dia dihujahkan bahawa adanya hari kebangkitan jelas terang dalam Quran. Apa jawab mereka? Makana hujjatahu. Tiada adalah hujah mereka. Hujah ni alasan. Alasan mereka illa. Melainkan an qalu bahawa telah berkata mereka utu biabaina. Bawakanlah olehmu akan bapa-bapa kami in kuntum sadiqin. Jika adalah kamu orang-orang yang benar.
Jadi alasan mereka bila dikatakan bahawa adanya hari kebangkitan, dia tak percaya. Walaupun kita katakan dengan dalil dengan jelas kepada mereka, mereka tak percaya. Alasan mereka, okey, kalau macam tu, cuba bangkitkan semula moyang-moyang kami yang dah mati dulu-dulu tu, bawa sini, kalau betul. Kalau adanya hari kebangkitan tu, ada bangkit, cuba bangkitkan semula, ataupun bawakan moyang-moyang kami, Aba Una tu, bapa-bapa kami, mana moyang-moyang lah, bapa-bapa mereka yang dah mati dulu-dulu tu. Cuba datangkan kepada kami, jika kamu benar. Itu alasan mereka. Ya. Memanglah tidak ada kuasa ke Nabi SAW untuk membangkitkan mereka. Yang membangkitkan nanti ialah Allah Ta'ala pada hari kiamat. Sekarang ini tidak dibangkitkan. Ya. Sebab itulah suruh percaya. Kalau misal kata semua yang mati itu dibangkitkan dan mereka bangun, engkau beramallah macam aku ni. Aku teruk, kena hempap, kena seksa. Kalau ada yang cakap macam tu, mau semua. Dia beramal. Kalau seandainya ada yang mati bangun mengkhabarkan cerita dia, sudah tentulah ramai yang nak beramal. Kan? Itu yang kita suruh percaya. Percaya benda yang gaib. Tapi yang gaib tu mestilah yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul. Jangan pula yang percaya kepada yang gaib yang diberitakan oleh Pak Nujum. Nujum Pak Belalang. Itu jangan dipercaya. Baik, sambung lagi. Kul. Katakanlah oleh engkau. Yang baru masuk ayat 26. Surah Jasiyah. Kul, katakanlah oleh engkau. Allahu Allah. Yuhyikum, ia menghidupkan akan kamu. Suma kemudian, yumitukum, ia mematikan akan kamu. Suma kemudian, yajma'ukum, ia kumpulkan akan kamu. Ila, sehingga, atau kepada yaumi, hari, al-qiyamah, kiamat. La raibah, tiada keraguan. Fihi, padanya. Walakinna, dan akan tetapi. Perkataan walakinna ni, perhatikan, ada dua perkataan, satu bunyinya lakin saja. Kalau tak ada sabdu, lakin mana tetapi. Tapi kalau ada sabdunya lakinna, macam ni, akan tetapi. Perhatikan, ada dua. Satu lakin, satu lakinna. Yang ada sabdu ni tambah dengan akan. Dan akan tetapi, aksaron nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Baik, saya masuk mula Jawapan wahyu kepada mereka yang mencabar. Kononnya katanya, kalau kamu benar, cuba datangkan moyang-moyang kami yang dah mati dulu. Kalau benar cakap kamu. Jadi wahyu memberi jawapan. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Allah yuhyikum wa yumitukum. Allah, ia menghidupkan akan kamu dan kemudian ia mematikan akan kamu. Allah lah yang menghidupkan kamu dan mematikan kamu. Adakah kamu boleh pertahankan kematian? Sampai ketikanya, nak tak nak, suka tak suka, kematian akan pasti datang. Jawapan mereka apa? Itu
Mati tu kerana kita ditelan dek masa. Pahaman mereka macam tu. Kerana kita ni dimakan dek masa. Itu mati, kita mati. Ya. Kalau tak ditelan dek masa, ya. Kalau seandainya, ya, aku cekik kamu, kamu boleh tak pertahankan, ya, belum sampai masa kamu mati, aku cekik, mati tak? Ya, sudah tentu akan mati. Ya, adakah itu dikatakan sebagai masa juga? Ya. Jadi, ya, keyakinan kita, jawapan daripada wahyu yang menghidupkan dan yang mematikan ialah Allah. Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Kemudian ia kumpulkan akan kamu kepada hari kiamat. La raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya. Jadi kita perlukan kepada yaumiddin, hari pembalasan. Apa tidaknya? Ya, orang-orang yang teraniaya di dunia tak dapat pembelaan. Ya, jiwanya merintih menangis. Tidak ada pembelaan. Ya, melainkan ia teraniaya dan terus teraniaya. Ya, jadi, ya, bukankah bila terjadi demikian seseorang itu inginkan sesuatu pembelaan? Sebab itu Allah adakan yaumiddin, hari pembalasan. Yang hari pembalasan ini la raiba fih, tidak boleh diragui untuk menegakkan keadilan. Siapa yang zalim, ya, siapa yang soleh, dia akan ditegakkan keadilan seadil-adilnya di hadapan Allah. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun, dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui. Mereka tertipu oleh dunia. Ya, dunia ini menipu mereka sehingga tak nampak alam akhirat. Ya. Padahal yang menipu dia tahu. Siapa yang menipu? Yang menipu iblis. Ya, iblis dia tahu adanya hari akhirat, tapi dia tipu manusia. Digelapkan. Tidak ada hari akhirat. Kita hidup di dunia saja. Ya, dah mati jadi tanah, tak ada apa-apa lagi dah. Ya. Macam tu. Tapi dia sendiri tahu kehidupan akhirat. Tapi hanya dia menipu manusia dan jin yang lain. Ya, untuk tidak bertuhankan Allah. Suruh bertuhankan hawa nafsu. Itulah, ya, jalan syaitan. Ya. Baik, sekadar itu untuk surah Al-Jasiyah. Untuk hari ini akan datang kita sambung, insyaAllah. Dan kita sambung dengan pelajaran selanjutnya. Pelajaran saraf. Kita buat semakan, ya. Ingat sampai bilangan berapa kita nanti, saya buka mic. Okey. Buka mic. Bilangan berapa sekarang ni? 39. 39. 39. Okey. 39. 39, ya. Tasriful naqis. Tasriful multawi, ya. Multawi, ya. Hari itu silap. Naqis. Oh. Naqis. Naqis. 39. 39, ya. Kejap. 39. Nabi fa'ala yufa'ilu. Kejap, ya. Saya nak buat semakan. Muwari. Buat pembetulan, ya, tajuk. Tajuk saja buat pembetulan. Sebenarnya multawi. Multawi. Mim lam tawoya. Buat pembetulannya. Mim lam tawoya. tawoya. Elok letak alif lam. Alif lam mim Al. al multawi. Multawi. Alif lam mim lam tawoya. Okey. Al multawi. Al multawi. Multawi, ya. Mim lam ta waw ya. Jadi huruf muhtalnya? Muhtal dia. Muhtal di mana? Muhtal dia awal dan akhir. Awal dan akhir. Okey. Ya. Sebab nakis ni, nakis sebenarnya dah ada pada Tamrin 37. Tamrin 37 tu, bab yang sama. Dah ada nakis. Okey. Ini tersilap tajuk. Awal dan akhir. Tersilap tajuk dia, sepatutnya multawi bukan nakis, ya.
Di awal dan akhir. Ha. Ya betul Ustaz. Okey, sekarang ni kita tengok pada contoh yang dibagi, iaitu bab fa'ala yufa'ilu wara yuwari muwaratan wiraan wari la tuwari muwarin muwaron 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 wuriya yuwara, menyembunyikan maknanya. Tamrin yang diberi iaitu 39 ni wa alif zai ya, maknanya berhadapan. Cuba buat madi. Sebut madi. Waza. Mudhari. Yuwazi. Masdar. Muwazatan. Atau wizaan. Amar. Wazi. Nahi. La tuwazi. Ingat ya, bila mu'tal ni, bila fi'il amar nahi, dia dah tak ada lagi huruf mu'tal akhir tu ya. Dia dah hilang. Bila amar nahi dengan isim fa'il ya. Isim fa'il apa? Isim fa'il muwazin. Isim maf'ul Muwazan. muwazan. Makan zaman. Muwazan. Ya, muwazan. Madi majhul. Wuzia. Mudhari majhul. Yuwaza dengan makna berhadapan. Nombor 2 maknanya menyempurnakan. Wa alif paya. Cuba sebutkan madi. Wa alif paya. Wafa. Mudhari'nya masdar. Wafatan. Ataupun wifaan. Amar. Nahi. Isim fa'il. Isim maf'ul. Makan zaman. Madi majhul. Mudhari majhul. Yuwafa. Okey, nombor 3 wa alif lam ya dengan mana bertolong-tolongan. Cuba sebut madi. Wala. Mudhari. Yuwali. Masdar. Muwazatan. Ataupun wilaan. Amar. Wali. Nahi. Ustaz, wali tu ada ya ke? Kalau amar tak ada. Kalau amar buang ya dia. Buang ya. Bila huruf fi'il amar, fi'il nahi, huruf mu'tal akhir tu buang. Ya. Okey. Jadi wali. Nahi. La tuwali. Isim fa'il. Muwalin. Isim maf'ul. Muwalan. Makan zaman. Muwalan. Sorry. Madi majhul. Wulia. Mudhari majhul. Yuwala. Okey, nombor 4 wa alif sin ya makna menolong. Kalau sebut madi. Wasa. Mudhari. Yuwasi. Masdar. Muwasatan. Atau wisaan. Amar. Wasi. Nahi. La tuwasi. Isim fa'il. Muwasin. Isim maf'ul. Muwasan. Makan zaman. Muwasan. Madi majhul.
Usia. Usia mudhari majhul. Yuasa. 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 Okey, nombor 5 iaitu ghalib khoya. Khoya, ya, bersahabat. Cuba sebut madi. Wahab. Wakho. Waho. Mudhari. Yuakhi. Masdar. Muwaha. Muwakhatan. Muwakhatan atau Atau Wihoan. wihoan. Wihoan ya. Amar, Amar Wakhi. nahi, la tuwahi. la tuah. Isim fa'il, Wahin. wahin isim maf'ul, Wahan. makan zaman. Wahan. Muwahan. Muwakhon, muwakhon. Madi majhul. Mukhia. Mudhari majhul. Yuwaho. Yuwakho, yuwakho. Okey, makna bersahabat. Cuba kita buat satu makna untuk mengikut wazan. Kalau madi bersahabat, Telah bersahabat ia. telah bersahabat ia. Kalau mudhari, Ia bersahabat. ia bersahabat. Kalau masdar, Master. Persahabatan. persahabatan. Kalau amar, Bersahabatlah oleh engkau. bersahabatlah oleh engkau. Kalau nahi, Jangan Engkau bersahabat. jangan engkau bersahabat. Isim fa'il, Yang bersahabat. yang bersahabat. Bersahabat. Isim maf'ul, Yang disahabatkan. Yang disahabatkan. Yang bersahabat. Kena letak yang di. Lepas tu hujungnya sesuaikanlah. Yang di yang apa? disahabatkan. Ya Yang ke? disahabatkan. Okeylah. Ya ke? Ya. Makan, Makan tempat bersahabatan. tempat bersahabat. Zaman, Masa bersahabat. Masa masa persahabatan. bersahabat. Madi majhul, Telah disahabatkan ia. Telah telah disahabatkan ia. disahabatkan ia. Mudhari majhul, Ia Ia disahabatkan. dipersahabatkan. ia Disahabatkan tak sahabat. ia disahabatkan. Dipersahabatkan. Ia disahabatkan. Bolehlah. Ya. Dipersahabatkan. Okey, alhamdulillah mumtaz semua, ya. Nah, untuk akan datang kita ada tamrin yang ke-40. Tapi tamrin 40 ni dia dah masuk wazan lain, ya. Yang kita baru belajar, yang belajar tadi wazan 4 huruf. Yang 40 ni, tamrin 40 wazan 5 huruf. 5. Tafa'ala ya tafa'alu wazan dia. Jadi ikut contoh yang diberi, kemudian buatlah latihan yang ada tu, ya. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Ustaz, saya nak tanya sikit. Okey. Nak tanya ayat 23 tu Ustaz. Okey. Ayat 23 surah Al-Jasiyah tu. Okey, satu tu manit takhaza. Ustaz terjemahkan telah menjadikan. Ya. Satu lagi waja'ala pun telah menjadikan. Ya. Ya. Manit takhaza tu telah Jadi mengambil. itahazan ni dia ada makna mengambil dan makna mengambil atau menjadikan. Itahazan. Kadang ada masa kalau misal kata itahazal kitab, maknanya dia mengambil kitab. Dia tak menjadikan kitab, dia mengambil kitab. Ya, tapi kalau makna tu sesuai dengan menjadikan, dia tak menjadikan. Kalau mengambil, tak mengambil. Tapi ja'ala dia makna tetap menjadikan. Ja'ala menjadikan. Hanya ita'hoza daripada perkataan ahoza. Daripada ahoza. Ja'ala ada ahoza. Oh, saya pun ada nak tanya Ustaz. Bila tengok ni kan banyak sabdu, banyak syiddah tu, dia fungsi dia apa syaddu tu sebenarnya Ustaz? Dia macam penekanan ke? Macam manit takhaza, lepas tu macam hiya illa, macam tu. Apa dia dalam bahasa Arab tu maksud lebih kurang lah, apalah macam mana? Sebenarnya dia bukan penekanan, tetapi dia hanya macam illa tu memang dia
perkataan tu memang perkataan ilah saja. Penekanan biasanya dalam bahasa Arab ni nun sabdu. Nun sabdu tu ada penekanan. Tapi kalau sabdu macam ni, itu bukan penekanan. Macam contoh itauza, itu hanya wazan fi'ilnya ifta'ala. Ifta'ala memang ada sabdu lah. Ya. Ittakhoza tu asalnya alif ta. Bukan disabdu, asalnya alif ta 2 kali. Ada dua kali. Ada ta, dan tinggal lagi diletaklah sabdu kerana dia 2 kan. Disabdukan ittakhoza. Macam ilmin wa khatama tu macam ilmin wa, lepas tu ada pula sabdu dekat waw tu. Dia menunjukkan apa tu? Dia ada hubungan ke pengetahuan dia dan ayat berapa tu tadi? ayat sama, ayat pertama, ayat yang ke-23 juga tadi macam beratas tu. Ayat 23. Ada ilmin wa khatama ala sam'ihi. Itu maknanya ilmin tu